Bagaimana nak mula? Pilih yang kurang lemak, pilih yang kurang gula. Jadi tunggu apa lagi? Yuk semua kita ikut bersama. Senang saja kalau nak sihat, ikuti saran Antingga. Sihat Malaysia, suku-suku separuh, ikut saja. Suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat telan. Jadi apa pilihan terbaik? Kalau nak sehat, tak nak naik berat. Senang saja kalau nak sihat, ikuti saran Antingga. Sihat Malaysia, suku-suku separuh, ikut saja. Suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Sekarang sudah tahu bagaimana nak mula. Pilih yang kurang lemak, pilih yang kurang gula. Jadi tunggu apa lagi? Yuk semua kita ikut bersama. Senang saja kalau nak sihat, ikuti saran Antingga. Sihat Malaysia, suku-suku separuh, ikut saja. Suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar semua pada hari ini? Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kita pada petang yang indah ini. Dan saya ucapkan selamat datang ke Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Baiklah, para audiens pada petang ini kita nak minta tolong ya. Apa kata semua tekan dahulu butang share di bawah ini dan pastikan setting di dalam mode public. Kerana apa? Kerana di hujung sesi webinar pada hari ini, kita akan kongsikan satu kuis pantas dan sesiapa yang ada share dan dapat menjawab paling tepat dan paling pantas dapat memenangi wang tunai bernilai RM50. Jadi kita beramai-ramai tekan butang share dan tingkatkan viewer pada petang ini ya. Okey. Jika pada sesi webinar kedua pada yang terdahulu kita dah share tentang tips makan sihat, sukat-sukat nak sihat. Dan pada sesi webinar pada kali ini kita ada bawakan seorang tetamu jemputan khas yang kita akan kongsikan 5 kunci penurunan berat badan dan kekal langsing. Kita rahsiakan dahulu identiti tetamu jemputan kita pada hari ini. Kita nak berkenal-kenalan dahulu dengan para audiens pada hari ini. Ada orang Kuantan tak dalam ni? Cuba say hi sikit. Okey. Hai Rabiatul daripada Jerantut. Cuba say hi sikit. Okey, ada orang Temerloh tak dalam ni? Okey. Apa khabar semua? Sihat ke? Hai Puan Siti Aisyah. Tengah buat apa tu? Dah ambil makan tengah hari ke? Okey. Baiklah. Hari ini kita akan berkongsi tentang 5 kunci penurunan berat badan dan kekal langsing. Jadi tanpa membuang masa, kita hendak memperkenalkan wanita cantik di sebelah kanan saya ini.
Beliau bernama Puan Suharti Jaafar, merupakan penjawat awam, berumur 43 tahun, sudah berkahwin of course, dan mempunyai 5 orang anak. Dan Puan Suharti menetap di Kuantan, Pahang. Apa khabar Puan Su, sihat hari ini? Khabar baik, terima kasih. Sihat. Sihat, Alhamdulillah ya. Puan Su di Kuantan duduk dekat mana? Indra Sempurna. Indra Sempurna. Okey, baiklah. Jika kita boleh lihat paparan ni tuan-tuan dan puan-puan, dahulu dan sekarang, beza tak? Banyak sangat perbezaan dahulu dan sekarang. Saya rasa memang sesuai sangat Puan Suharti hari ini berkongsi dengan kita untuk dijadikan inspirasi bersamalah. Dan jangan tak tahu Puan Su ni sebenarnya bekas atlet lari pecut tahu. Jangan main-main. Okey, walaupun Puan Suharti ni sibuk bekerja, menguruskan anak-anak, tapi tiada alasan beliau melakukan kunci-kunci yang kita akan kongsikan sebentar tadi dalam proses penurunan berat badan. Bukan sikit-sikit 12 kilogram dalam tempoh 8 bulan tanpa diet ekstrim dan tanpa suplemen yang berbahaya. Betul Puan Su? Betul. Okey, baiklah. Okey, kita nak pergi ke soalan yang pertama. Okey, kita nak tahu apa sebenarnya punca ataupun apa first step tu tiba-tiba Puan Su ni rasa nak turun ke berat badan. Sila kongsikan. Sebelum tu terima kasihlah Makanan Greek untuk kerana sudi menjemput saya pada webinar sama-sama. Okey, kunci utamalah yang paling penting yang yang menjadi perubahan pada saya punca turun berat badan tu. Salah satunya sebab saya pun buat pemeriksaan kesihatan secara berkala lah sama sekali yearly screening dan dapati kolesterol saya memang terlalu tinggi. Okey, terlalu tinggi dan ada rasa-rasa macam berdebur macam tu lah punca-punca dia. Lepas tu kita lakukan aktiviti terhad lah. Aktiviti harian kita memang terhad. Naik tangga pun dah rasa mengang. Berjalan sekejap pun dah rasa mengang. Lepas tu nak pakai stocking. Nak pakai stocking. Nak tunduk ni pun susah Pada perut dah punci kan. Obesiti lagi. Tempat dah lemak dah banyak. Itu dah punca utama lah menyebabkan saya menurunkan berat badan. Okey, baiklah Puan Suharti dia tergerak. Nak berazam nak turunkan berat badan ni sebab apabila melakukan pemeriksaan dan mendapati ada kolesterol tinggi dalam darah. Jadi saya nak kongsi sedikit dengan audiens pada hari ini. Masalah obesiti ni adalah pengumpulan lemak yang berlebihan di dalam badan. Dan dekat mana lemak-lemak tu duduk, lemak-lemak tu akan duduk mengelilingi organ-organ penting kita lah. Contohnya macam jantung, buah pinggang, paru-paru, dan akhirnya perkara ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya lah. Contohnya sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, dan kita tak nak kalau boleh risiko-risiko penyakit tu datang. Jadi saya rasa semua orang sekarang tidak terlalu lambat. Suharti 43 tahun mampu turunkan berat badan. Jadi kita semua pun boleh melakukannya. Okey, kita pergi ke kunci pertama. Kita nak merungkai kunci yang pertama. Apa yang Puan Suharti lakukan di dalam proses penurunan berat badan ini? Okey, yang pertama lah firstly saya cut sugar lah memang langsung 3 bulan pertama proses untuk menurunkan berat badan. Okey, 3 bulan pertama saya memang tak ambil gula, langsung ambil lah aiskrim, coklat, kek, coklat, dessert, even minuman pun saya rasa kalau sebab saya ni memang addict dengan kopi. Tiap hari kalau tak ambil kopi memang rasa hari tu terasa jadi memang tak ada ambil langsung ke macam mana? Tak ada ambil. Kopi tu saya ambil tapi memang tanpa gula. Menarik. Menarik ya. Tapi kalau rasa nak lagi sedap lagi tu saya akan tambah dengan susu lah, low fat untuk lebih rasa. Satu tips yang menarik. Okey, jadi kita nak share juga kat sini tuan-tuan dan puan-puan, satu sudu makan gula adalah bersamaan dengan 60 kilokalori. Dan kita kena berhati-hati sebenarnya dengan makanan dan minuman yang mengandungi gula tersembunyi. Contohnya macam muffin coklat tu, satu muffin coklat tu dia punya kalori lebih kurang 225. Minuman dalam tin 150 kilokalori dan puff kaya 340 kilokalori. Kadang-kadang kita nampak benda tu kecil tapi kalorinya besar. Jadi kena berhati-hati. Jadi saya nak mengalu-alukan lagi audiens pada hari ini jangan lupa untuk tekan butang share dan pastikan setting tu dalam mode public, kerana di hujung sesi webinar kita pada hari ini kita akan kongsikan satu kuis pantas. Tak susah pun
kuisnya tu. Mudah sahaja. Okey, dan sesiapa yang share dan ada jawab soalan tu paling cepat dan paling pantas layak memenangi wang tunai bernilai RM50. Okey. Hai Puan Junaidah daripada Rawop. Okey, ada juga Puan Ida Ayub Okey, selamat datang kita ucapkan. Jadi semua jangan lupa untuk share dan kekal sehingga akhir sesi webinar kita pada hari ini. Okey, kita dah merungkai kunci yang pertama. Kita nak tanya Puan Su, apa pula kunci kedua yang Puan Suharti lakukan di dalam proses penurunan berat badan? Sila kongsikan. Untuk yang kedua yang kedua selain pada cut sugar, yang kedua saya macam untuk bawa bekal ke tempat kerja lah. Okey. Memang selalunya saya bawa bekal. Saya bawa untuk sarapan pagi sesuai dengan lunch sekali lah. Puan Su masak sendiri ke? Macam mana? Bekal saya buat tu memang saya masak sendiri lah. Sebab bukan masalah rajin. Okey. Sebab kita nak yang kita ambil tu less sugar, less minyak, kurang gula, kurang minyak, kurang garam ya. Sebab tu saya rasa saya lebih baik saya masak sendiri dan bawa bekal ke tempat kerja lah. Itu lebih baik lah. Okey, jika kita boleh lihat paparan ni, ni adalah contoh-contoh bekal yang dibawa oleh Puan Suharti. Nampak sangat menyelerakan. Jadi janganlah cakap selalu saya dengar orang kata makanan sihat ni tak sedap. Okey, sebenarnya sangat sedap dan nampak sangat menyelerakan. Jadi bila kita masak sendiri, kita boleh prepare bekal kita sendiri. Kita boleh kontrol nak kurang gula, boleh nak kurang garam, boleh lebih bersih, lebih selamat sihat, malah sedap lagi. Jadi tak ada alasannya Puan Su sudah berkejaya dan ada anak-anak masih lagi boleh masak sendiri dan bawa bekal. Jadi kita pun boleh lakukan Okey, kita nak pergi seterusnya. Kunci ketiga, apa lagi yang Puan Suharti lakukan dalam proses penurunan berat badan ni? Selain daripada cut gula, bawa bekal, saya pun selepas pada 2 bulan lebih atau 2 bulan lebih pertama saya pergi buat senaman lah. Senaman selalunya saya buat kardio lah. Okey, kardio tu macam saya pergi kelas buat aktiviti yang selalu saya buat step bola kardio saya buat. Kalau tak sempat ataupun ada aktiviti lain yang tak boleh mengizinkan kelas kardio tu, saya just berjalan ataupun jogging sebab balik kerja balik kerja pun dah pukul 6 petang Selalunya step board tu Puan Su pergi waktu bila? Selalunya weekend lah Weekend. Saya pergi sejak 1 jam. 1 jam. Kalau boleh kat rumah tu, kalau tak sempat masa, at least setengah jam tu 45 minit memang saya hadkan untuk buat senaman lah. Jadi Puan Suharti memilih lah senaman-senaman yang melibatkan kardio tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya seperti senaman step board tadi dilakukan pada hujung minggu. Hujung minggu waktu kita tak sibuk tu boleh sangat kita nak pergi bersenam. Dan ada juga kalau macam hari-hari bekerja ambil masa 30 minit ke 45 minit dilakukan macam senaman seperti jogging, naik basikal Dan kita nak highlight juga dekat sini, okey, walaupun kita punya diet ni mempengaruhi 80% dalam proses penurunan berat badan, tetapi senaman mempengaruhi 20% dan membantu juga dalam proses penurunan berat badan. Okey, kerana apa? Senaman ini bagus untuk membantu, satu, mengurangkan kita punya ukuran pinggang. Okey, kedua, membantu dalam proses pencernaan. Dan ketiga, meningkatkan kualiti tidur dan tenaga kita. Jadi, diet dan senam ni kena seiring Okey, baiklah. Kita dah kongsi 3 kunci sebentar tadi. Kita berhenti rehat dahulu dan kita akan sambung sebentar lagi. Jadi, jangan lupa untuk terus kekal bersama kami. Tekan butang share sehingga akhir sesi webinar pada hari ini. Amy, Ya, awak tak baca label ke sebelum beli? lambatlah Liv. Tengok ni banyak barang nak kena beli kan. Mana ada masa nak baca label ni. Lagipun saya tak tahulah apa yang perlu saya baca dalam label tu. Tak bolehlah macam tu. Sebenarnya banyak maklumat yang kita peroleh dengan membaca label. Salah satunya adalah melalui panel maklumat pemakanan di mana kita boleh membezakan kandungan nutrien di antara pelbagai jenama dan mengetahui produk yang mana lebih tinggi atau rendah kandungan nutriennya. Jom saya tunjukkan. Kebanyakan produk makanan menyenaraikan kandungan tenaga, karbohidrat, protein dan lemak dalam produk tersebut. Pertama sekali, lihat ruangan saiz sidangan produk yang bermaksud jumlah lazim yang dimakan oleh kebanyakan orang.
Selepas itu, kita lihat pula jumlah tenaga yang ada dalam setiap hidangan. Contohnya, satu hidangan susu ini memberikan 130 kilokalori dan pengambilan kalori yang disarankan untuk dewasa ialah 2000 kilokalori. Jadi, awak masih ada baki kalori sebanyak 1870 kilokalori. Tapi, sekiranya awak mengambil 2 kali ganda saiz hidangan ini, maka nilai ini perlu digandakan. Kemudian, lihat pada ruangan karbohidrat. Gula seperti gula putih pun dalam kategori ini tau. Bagi orang dewasa, kita perlu pastikan yang kita tidak mengambil lebih daripada 10 sudu teh atau 50 gram sehari. Jumlah ini adalah termasuk gula yang ditambah ke dalam makanan semasa pemprosesan seperti dalam kek, kuih, coklat, minuman berkarbonat, susu pekat manis. Lemak juga perlu kita tengok. Sekiranya awak mahu mengurangkan pengambilan lemak, pilihlah makanan yang mengandungi jumlah lemak yang paling sedikit. Itu logo apa tu? Oh, logo ni logo pilihan lebih sihat HCL. Produk yang mengandungi logo ini menunjukkan produk tersebut adalah lebih sihat berbanding produk lain dalam kategori yang sama. Ia membantu kita mengenal pasti produk yang lebih sihat. Ingat, lepas ni kalau nak beli barang, jangan main ambil je. Baca dulu, baru beli. Okey, selamat datang semua. Kembali lagi kita di webinar Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang yang kedua. Hari ini kita sedang membincangkan tentang kunci-kunci. Ada berapa kunci, Puan Su? 5 kunci. 5 kunci penurunan berat badan dan kekal langsing. Jadi, audiens pada hari ini kita nak minta tolong untuk tekan butang share di bawah dan pastikan setting di dalam mode public kerana di akhir sesi webinar pada hari ini kita akan kongsikan satu soalan kuis pantas. Dan jika anda ada share kita punya FB Live pada hari ini dan dapat menjawab paling pantas dan paling tepat, kita akan menghadiahkan wang tunai sebanyak RM50. Jadi jangan lupa untuk tekan share dan pastikan kekal sehingga akhir sesi webinar kita pada petang ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah bincangkan Puan Suharti pun dah kongsikan ada 3 kunci. Ada 5 kunci dan kita dah sebut 3 kunci dalam proses penurunan berat badan. Pertama tadi cut sugar. Okey, selama 3 bulan di awalnya 3 bulan pertama. Kedua, Puan Suharti bawa bekal dan masak sendiri. Dan ketiga, Puan Suharti melakukan senaman 30 hingga 45 minit setiap hari. Okey, kita nak hanya pula Puan Suharti. Kita nak merungkai ni kunci keempat. Apa lagi yang Puan Suharti lakukan dalam proses penurunan berat badan? Okey. Yang keempat ni apa yang Syaz? Yang keempat Ya. Okey, yang keempat ni saya buat semua orang saja rasa dah buat macam ni kan. Saya buat macam portion ataupun saiz hidangan. Saiz hidangan yang saya ambil tu saya pastikan suku-suku separuh Menarik tu. Suku separuh ni apa yang separuhnya. Okey. Setiap hidangan yang utama lah sarapan, makan tengah hari, lunch dan dinner. Okey, kita ambil suku-suku separuh. Suku-suku separuh dan dia akan ada cukup protein, cukup karbohidrat dengan fiber sekali lah Okay. Maksudnya tak ada skip-skip tak ada. Saya je memang seperti jenis yang suka makan nasi. Jenis Suka makan, memang suka makan. Makan nasi. Setiap hidangan utama tu memang saya tak pernah silap. Mesti ada makan. Tapi portion yang kita ambil tu mesti betul lah bertepatan. Lepas tu kalau contohlah kita tempat-tempat kenduri kedara kan, mungkin kita pun nak pergi meraikan jemputan orang kan, takut sangat nak makan, kita nak diet kan, nak makan meraikan tuan rumah kan. Saya ambil sedikit saja. Okey, kalau contoh kenduri kahwin, kita tengok ada hidangan nasi minyak, sedap tu. Lepas tu ada nasi putih. Okey, lebih baik kita ambil nasi putih. Kita pilih yang lebih sihat. Tapi kalau lauk tu kita ambil lauk sahaja lah. Jangan pula ambil kuah tu, tak lah. Saya pastinya saya akan ambil lauk sahaja. Nasi pun macam ikut saranan suku separuh tu kan. Okey. Lepas tu mari-mari tak ambil lah. Kalau make sure kita ambil ni air masak pun dah cukup memadai lah. Okey. Jadi alasannya dalam proses penurunan badan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu paksa diri kita dengan diet ekstrim.
kita nak spend duit, nak beli suplemen-suplemen yang berbahaya, tak perlu. Okey, contoh Puan Suhati makan kerap tetapi mengikut saiz hidangan yang ditetapkan. Bertepatan dengan konsep pinggan sihat. Suku separuh. Separuh tu bukan nasi no. Separuh tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Suku adalah karbo kita macam nasi, mi, bihun dan suku lagi adalah lauk pauk kita, protein macam ayam, ikan ya. Dan kita nak memperkenalkan di Malaysia kita dah ada piramid makanan yang baharu. Piramid makanan 2020 ini. Apa yang lainnya piramid makanan baru ni? Di tingkat paling bawah sekali sekarang ni adalah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika dahulu di tingkat bawah adalah kumpulan karbohidrat ya. Dan di dalam piramid makanan ini terdapat juga dinyatakan terus saiz hidangan. Contoh macam nasi 2 senduk rata, roti 2 keping, sayur separuh cawan. Jadi saya rasa sangat mudahlah piramid makanan baru ni. Dan di dalam paparan piramid makanan baru ini juga ada dinyatakan bila kena ambil air kosong dengan banyak kalori pengambilan untuk wanita dewasa, lelaki dewasa. Jadi saya rasa sangat convenient dan sangat mudah untuk kita berkongsi bersamalah untuk rakyat Malaysia gunakan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah kongsi sebentar tadi 4 kunci ada satu lagi kunci kita simpan dulu. Jadi saya nak mengalu-alukan semua audiens pada hari ini dah 104 orang. Ya, terima kasih dan selamat datang. Jadi jangan lupa untuk tekan butang share, bantu kita untuk tingkatkan viewer, kerana pada hujung webinar pada hari ini kita akan kongsikan kuis pantas. Soalan dia mudah je, tak tengok pun boleh jawab. Macam mana tu? Okey, kuis pantas. Jadi siapa yang ada share dan dapat jawab paling pantas, paling tepat, kita akan hadiahkan wang tunai RM50. Jadi jangan lupa untuk share dan kekal sehingga akhir si webinar pada hari ini ya. Okey, jadi kita nak bertanya pula dengan Puan Su kunci misteri. Okey, reveal kunci terakhir yang kelima. Apa lagi yang Puan Suharti lakukanlah? Kita nak tahu juga. Kita dah tahu dah step-step nak turunkan berat badan ni. Macam mana nak kekal langsing? Macam mana nak kekalkan semangat tu? Boleh Puan kongsikan? Okey. Seperti yang kita tahu ya, untuk menurunkan berat badan ni memanglah mudah ya. Semua orang boleh buat. Tapi untuk maintain, untuk kekalkan berat badan kita, memang susah ya. Okey. Saya sendiri pun memang susah lah sebab kita dah dapat penurunan yang begitu tak terlalu banyak lah, tapi bagi saya terlalu banyak lah tu. Okey, 12 kilo 8 bulan. Jangan main-main. Saya rasa pada peringkat-peringkat awal tu memang kita akan rasa down, akan rasa putus asa. Sebabnya apa yang kita buat ni, lambatnya nak turun. Ya, betul. Lambatnya nak turun. Malangnya feda. Macam tu kita perlukan support group lah. Okey. Untuk saya pergi memang kita ada dapat group. Support group saya ni semuanya daripada kaki-kaki yang senaman tu lah ya. Ada kaki-kaki juga ni. Cuma kalau kita down memang dia orang rasa dia bagi semangat, putus asa, jangan putus asa. Motivasi satu sama lain. Sampai tu kita pun bertukar-tukar menu. Hari-hari menu yang sama pun bosan. Ya, betul tu. Kita bagi tukar-tukar menu ni, kita ambil yang dia punya, dia punya. Macam tu lah. Lepas tu maknanya kita rasa dalam support group tu kita rasa kita lebih semangat untuk menurunkan berat badan lagi lah. Dan kita perlu saya rasa tengok zaman-zaman dulu, gambar-gambar dulu kecilnya kan, lari pecut kan. Kecilnya lah dulu, sekarang ni dia macam ambil semangat ya. Itu pun satu motivasi bagi saya lah ya. Baik. Lepas tu kita setiap bulan kan kita rasa kita ambil ukuran setiap bulan kalau ada walaupun 1 inci, walaupun setengah inci, kita rasa ada penurunan. Ada rasa walaupun berat tu sama tapi ada inch loss. Inch loss dia tu pun dah memadai. Itu lebih lagi semangat. Satu pencapaian juga kan. Pencapaian bagi kita. Baiklah. Jadi Puan Suharti, kunci kelima, teruskan azam tuan-tuan dan puan-puan dan carilah rakan-rakan, macam pembimbing rakan sebaya lah kan, kumpulan sokongan ni yang support kita ni kan. Okey, untuk kita sama-sama geng-geng untuk menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya untuk turunkan berat badan ni tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah kita membahayakan diri mengambil suplemen-suplemen yang berbahaya, menyiksa diri dengan diet ekstrim. Jadi kita boleh lihat paparan ni, ini adalah
geng-geng Puan Suharti lah melakukan step board dah tadi keluar step board pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Sangat menarik lah. Nanti saya rasa pun saya nak cuba jugalah Puan Su. Boleh senang saja tu. Nanti jadi coach teruslah. Tak boleh. Okey. Baiklah. Kita dah kongsikan tuan-tuan dan puan-puan, ada 5 kunci sebentar tadi. Kita sebutkan bersama-sama. Okey, pertama cut sugar. Berapa lama? 3 bulan 3 pertama. bulan cut sugar. Kedua bawa bekal dan masak sendiri. Untuk kita jaga porsi, untuk kita pilih cara masakkan yang lebih sihat. Dan ketiga, senaman. Senaman 30 ke 45 minit setiap hari. Pilih senaman yang betul. Okey. Kemudian keempat, jaga saiz hidangan. Seperti konsep pinggan sihat, suku-suku separuh. Okey, dan piramid makanan baru ya. Dan akhir sekali, kekalkan azam dan cari support group untuk memotivasikan kita. Betul lah? Betul. Kita dah rungkai 5 kunci. Balik ni jangan tak buat ya para audience. Okey, kita minta tolong tekan lagi butang share dan pastikan mode di dalam setting mode public. Dan kerana kita akan kongsikan pada akhir sesi webinar ini satu kuis pantas. Sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana. Okey, saya nak tanya satu soalan terakhir. Okey. Macam mana pula kan, kadang-kadang macam saya sendiri pun ada pengalaman terasa nak turun berat badan ni. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kita nak reward diri kita. Ada cheat day. Boleh tak macam tu Puan Su? Puan Su ada buat tak? Semua kalau diet orang tanya cheat day. Hari-hari cheat day. Kalau diet Tak boleh lah. Tak adalah Kalau saya tak berapa suka cheat day sebenarnya. Okey. Sepanjang dalam 8 bulan ni dan untuk penurunan berat badan ni saya bukan lakukan cheat day. Okey. Saya lebih suka kepada cheat meal. Wah, menarik tu. Macam mana tu cheat meal tu? Okey, beza cheat day dengan cheat meal lah. Okey. Saya kongsi sedikit sebanyak dengan audiens kat luar Cheat meal ni dia kita ambil dalam satu hidangan. Contohlah tengah hari ataupun malam. Terpulanglah pagi ataupun tengah hari ataupun malam. Kalau cheat day ni dia satu hari tu. Konten suka je dia nak makan pada satu hari tu Okey. Saya rasa saya buat cheat meal lah. Cheat meal selalunya saya buat tengah untuk lunch saya buat ni waktu bila? Setiap hari ke? Weekend. Kita ni kan banyak bersama family dekat rumah macam-macam lah dia tak menu pada hari Sabtu Ahad tu kan. Maknanya kita pun terbabas lah sekejap tengah hari tu Weekend sahaja kan? Weekend sahaja cheat meal lah. Selalu cheat meal. Pada cheat meal tu saya makan apa saja yang saya nak suka makan. Tapi saya tak boleh lagi minum air manis. Sebab tak biasa dah. Walaupun terasa macam teguk untuk yang anak punya tu, yang tu je saya ambil Okey. Untuk yang cheat meal selalunya saya makan pada tengah hari tu. Apa yang saya nak saja saya makanlah pada tengah hari tu saja. Okey, pada dinner tu kita dah terlebih kalori pada tengah hari tu kan. Kita akan bukan skip dinner tu, kita kurangkan sikit lah kita makan juga, tapi kita adjust lah ikut kalori seharian. Contoh kita makan buah, ambil yang fiber diet macam oat dengan susu. Itu saja kalau kita dah cheat meal pada tengah hari itulah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila nak turunkan berat badan ni, kadang kita rasa susah sebab kita nak tukar kita punya eating habits kan. Jadi kadang-kadang kita ada terasa juga nak makan makanan yang orang kata cheat meal tadi kan. Tapi pastikan kita encounter balik. Pastikan pengambilan kalori tu tak terbabas lah untuk satu hari. Okey. Jadi daripada situ kita pun tak adalah stres kan, betul tak? Okey, jadi saya kongsikan untuk wanita dewasa yang sederhana aktif, cadangan pengambilan kalori adalah sebanyak 1,500, manakala untuk lelaki dewasa adalah 1,800. Ini adalah berdasarkan piramid makanan baru kita lah, piramid makanan 20-20. Okey, jadi para audiens petang ini, kita nak minta lah siapa-siapa yang ada soalan boleh terus tulis di ruangan komen tu, kita akan cuba jawab. Bukan senang kita nak panggil tetamu pada hari ini kan. So jadi boleh ajukan soalan, kita akan cuba jawab lah. Okey. Baiklah, semua dah bersedia ke untuk kuis pantas? Ke kita nak rongkai sebentar lagi ke macam mana? Okey, baiklah. Kita boleh teruskan dengan kuis pantas. Okey, semua dah bersedia. Pastikan ada share dahulu ya tuan-tuan dan puan-puan live kita. Kalau dah komen laju-laju tak ada share, tak achieve. Kita tak kira sebagai pemenang. Hanya seorang pemenang saja akan dipilih. Semua dah bersedia?
Okey, kita bagi peluang share dahulu. Share banyak-banyak pun lagi bagus. Okey, share. Okey, share. Okey. Semua dah bersedia okey. Saya sebutkan kuis kita untuk hari ini. Sebutkan jeng. Buat suspense sikit. Okey. Sebutkan salah satu kunci penurunan berat badan yang kita kongsikan pada hari ini. Okay, type laju-laju dan pastikan ada share. Ada share kita punya FB live di petang ini ya. Okay. Okay. Okay, kepada audiens yang baru masuk, kita ucapkan selamat datang. Kita dah bincangkan sebentar tadi 5 kunci proses penurunan berat badan dan kekal langsing. Satu tadi cut sugar, kedua bawa bekal dan masak sendiri ya. Kunci 3 senaman, keempat jaga saiz sidangan, kelima kekalkan azam dan support group. Okey, kita nak wawarkan sesiapa yang ada soalan boleh tanyalah. Kita pada petang ini tinggalkan sahaja di ruangan komen. Boleh bertanyakan insya-Allah Puan Suharti akan cuba kongsikan. Kadang-kadang nak turun berat badan ni semua orang nak buat. Tapi bukan senang kan? Tapi kecundang di tengah jalan. Bukan sebab apa dia perlu nekat dan Ya, azam betul. 12 kilo ya Puan Suharti. Sebenarnya kurus tu satu bonus. Ya. Kita sihat, kita fit tu yang kita nak ya. Kurus tu memang satu bonus lah Fit bagi lah kita. ya. Sebenarnya kita fokus ni kita nak sihat. Kita Betul. boleh lakukan aktiviti macam biasa seperti biasa kan. Tak ada apa-apa masalah. Naik tangga pun okey, sedap, fit je kan. Mungkin saya nak tanya juga dengan Puan Suharti, macam mana pula dengan yalah ahli keluarga lain, anak-anak, suami, macam mana dia orang punya respon tu bila Puan Suharti tekad nak turun berat badan ni? Anak-anak tu tak cakap apa suami lah Suami tu memang rasa dia okey lah dia sebab kita yang masak kan. Kita masak. Tapi sebenarnya dekat rumah tu anak-anak masak macam biasa saya masak kat dia. Cuma untuk makanan saya ni saya masak sendirilah Okey, dia tak ada masalah. Tapi kalau time-time macam rebus bakar tu satu keluarga lah makan. Macam tu lah. Okey, baiklah, maksudnya bersama-sama ahli keluarga ni memang support So alhamdulillah. Okey, kita dah ada pemenang. Okey, kita ada pemenang bersedia. Okey, tahniah kepada berbunyi drum sikit. Okey, tahniah kepada Puan Yana Osman. Dia jawab cut sugar dan Puan Yana Osman ada share kita punya Facebook Live pada hari ini. Tahniah Yana Nanti Osman. Puan Yana PM kita punya Facebook Messenger Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Dan audiens lain pun jangan lupa like dan follow kami kerana kami sharekan banyak sangat tips-tips menarik sangat informatif tentang pemakanan sihat lah oleh pegawai-pegawai sains pemakanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, kita ada soalan untuk dikongsikan. Kita cuba bacakan soalan daripada audiens. Okey, kita tunggu sekejap ya. Okey, kita nak tanyakan ada soalan daripada Cik Fazlila. Okey, apa target Puan Suharti lah untuk 6 bulan mendatang ni? Kan dah selepas dah turun 12 kilo dah ni, ada rasa nak turun berat lagi ke? Ke dah cukup dah sampai sini? Ke macam mana? Untuk 6 bulan ke datang ni lah, yang ke depan ni, mungkin saya nak maintain lah berat badan macam ni. Saya nak turun sikit je lagi. Masih ada lagi azam Sikit je lagi azam Sikit lagi sebabnya saya BMI saya ni lebih kurang tak berapa nak comel lagi. Tapi kita punya inch loss dah banyak sebenarnya. Tapi untuk kita yang selalu buat senaman ni, selalunya berat ni memang setakat tu je BMI dia pun tak apa-apa nak ni kan. Tapi sebabnya kita buat senaman, berat dia berat otot berat otot dah naik. Tapi walaupun tak turun lagi tu maksudnya kita punya inch loss dah ada. Untuk 6 bulan ni saya nak turunkan sikit saja lagi dan seterusnya maintain lah. Baiklah. Jadi masih ada hasrat lagi nak turun berat badan. Hasrat tu memang ada sikit saja lagi. Dan saya akan kekalkan macam saya buat macam ni lah sebab saya rasa kita dah ambil suku-suku separuh ni. Kalau saya rasa saya makan
banyak pun tak boleh nak kapasiti tak perut boleh kita ikut. tu kita dah training. Betul. Cuma 8 kita, bulan kita dah 8 bulan kan kita ambil banyak, memang saya rasa tak boleh lah. Secara psikologi je sebenarnya kalau kita biasakan kita punya eating habit semua tu kan, kita makan ikut konsep ikan sihat susu separuh, kita semua mahu lakukannya, tak ada alasan Okey Puan Su, kita ada soalan kedua daripada audience, Puan Zila daripada Kuantan. Ada tak rasa putus asa masa on the way nak turun berat badan ni? Ada mungkin time turun berat badan tu weight kita punya berat tu kan statik je, tak turun-turun. Ada tak macam tu? Ada. Okay. Ada. Di pertengah-tengahan tu memang saya dah weight berat saya memang statik je. Lebih sebulan, 2 bulan pun memang statik je macam tu. Tak apa, saya layan je. Tak ada stress-stress. Jangan give up Betul, tak give up. Kalau kita stres lagilah susah nak turun sebab hormon tak stabil. Hormon pun main peranan juga di dalam kita punya saya proses layan ni. je, saya makan macam biasa. Mungkin saya lebih kerapkan senaman lah. Kalau dulu 30 minit, 30 minit lebih ke 45, lebih ke sejam macam tu lah. Jadi bila kita bersenam tuan-tuan perempuan, saya kongsikan sedikit lah. Bila bersenam ni kan kita nak ada target heart rate kita. Betul. Bukan kita bersenam je kat jalan santai. Sebab tu kita rasa saya dah bersenam ni, berlari banyak laju ni. Tapi tak turun-turun badan tak turun. Macam saya. Mungkin tak betul lah senaman kita buat tu Okey, jadi macam saya pun awal-awal macam tu juga Puan Su. Jadi kita dapatkan informatif yang betul dan kita bersenam lah mengikut target heart rate tu. Konsisten di samping menjaga pemakanan yang sihat. Okey, kita ada lagi soalan daripada audience Ni daripada Puan Hasliza. Ada tak spesifik amalkan macam contohlah diet yang tinggi protein, tak nak makan nasi ke? Ada tak Puan Su cuba lakukan? Sepanjang 8 bulan ni lah 8 bulan saya buat jaga makan semua ni kan. Saya tak setengah orang tu diet dia berbeza Kita tak boleh samakan diet kita lah. Setengah orang tu berbeza diet. Ya, betul. Macam saya memang tak boleh tinggal nasi. Saya memang tak boleh tinggal nasi. Makan je lah nasi. Nasi tak berdosa sebenarnya. Nasi tak bersalah. Jangan salahkan nasi. Jangan salahkan nasi Tapi kita ambil portion dia betul lah. Portion dia betul. Ikut suku-suku separuh macam tu lah. Jaga saiz tak pernah lah buat diet ekstrim tak perlu menyiksa diri. Tapi dalam penurunan berat badan ni satu je kalau kita jumpa orang pertama kali lah cakap kurus ni ambil ubat apa, itulah pertama kali soalan yang saya rasa. Macam kamu ambil ubat apa itu cakap tak ada ubat apa-apa, cuma jaga makan saja. Ya, betul. Jaga makan saja. Insya-Allah berat badan kita boleh turun. Baiklah, jangan terpengaruh ya tuan-tuan perempuan. Tak perlu suplemen apa-apa. Iklan di social media menawarkan suplemen turun berkilo-kilo sepantas silat. Sebenarnya tidak ada yang mudah Macam Puan Suharti sendiri turun 12 kilogram dalam tempoh 8 bulan. Bukan satu masa yang sekejap, tapi jika konsisten dan berterusan kita akan nampak hasilnya. Kita dah tengok dah tadi kan Puan Suharti dahulu dan sekarang. Sangat berbeza. Okey, kita ada satu lagi soalan. Ini daripada Puan Suryati. Okey, Puan Suharti, Suryati tanya kepada Puan Suharti. Puan Susu tak Susu. minum Su dan Su. Okey, tadi Puan Su bagi tahu tak minum air manis kan. Ada rasa macam letih rasa tak bertenaga nak teruskan aktiviti. Macam mana? Itu dia. Air manis ni bukan sebenarnya bukan kata lagu untuk kita. Manis tu walaupun kita tak ambil air manis, tenaga kita tetap ada. Tenaga daripada pelbagai kita dapat. Tak perlu masih rasa bertenaga. Apa rasa tenaga? Walaupun tak minum air manis sama je tenaga. Macam nasi kita makan gula tukar kepada tenaga sebenarnya. Betul. Kalau kita puasa pun kita pun ada tenaga kan? Tak perlu air manis lagi. Betul. Tak perlu lah. Bagi saya lah memang. Tak ada rasa apa. Tenaga maksudnya tu sama sahaja. Ya, betul. Sebab tu kan kita kongsikan sedikit, kita punya punca tenaga ni adalah daripada karbohidrat kompleks lah, iaitu seperti nasi, kita punya mi, bihun, bijirin dan produk bijirin. Jadi minuman manis, makanan manis tu bukan alasan lah untuk kita sebenarnya untuk menambah tenaga. Betul. Lagi satu boleh saya celas? Boleh. Okey, kalau makanan manis ni kita ambil kan, kalau kita tak ada itu apa-apa kan, dia akan disimpan
simpan di perut. Itu yang perut kita jadi buncit Ya, tu. betul, alamak. Sebab saya rasa memang saya lah, sebelum ni memang terlalu buncit. Sebab aku suka minum air manis. Okey. Kek, dessert, pantang nampak. Memang best perempuan, tonton Hmm. perempuan, tapi berbahaya. Cut sugar kunci satu jangan lupa. Okey. Baiklah, saya rasa itu sahaja soalan-soalan yang kita boleh kongsikan. Jika tuan-tuan dan perempuan masih ada lagi soalan, jangan risau, boleh drop sahaja komen di ruangan FB Live kita pada hari ini. Pegawai-pegawai pemakaian bersedia untuk menjawab soalan anda. Okey, jadi ada satu soalan lagi. Okey. Kita bacakan. Okey, ini daripada Encik Fahmi. Pernah tak jatuh sakit dalam masa turun berat badan ni? Ada tak puan rasa macam tu? Sepanjang 8 bulan saya buat jaga makan selama ni, jatuh sakit tak pernah. Saya rasa demam biasa tu mungkin lah sebab viral fever. Sebelum ni memang demam sebab suntik COVID kan keluar rasa demam. Tapi bukan, tak adalah dalam masa 8 bulan tu tak ada rasa sakit, tak ada Maksudnya rasa, bila kita diet tadi tak makan 5 kunci, tak ada pun menyebabkan penyakit-penyakit lain lah, macam gastrik. malah kita rasa ke lebih apa, sihat tak ada. tau sebab kita ambil meal yang sihat. Lebih bertenaga. Boleh bertenaga. Muka pun jadi cantik, dia muda kan. Sangat menarik lah, sangat menarik. Saya suka perkongsian daripada Puan Suharti. Okey, baiklah, banyak sangat soalan yang kita terima. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua audiens yang memang spotting pada hari ini. Terima kasih kerana menonton kami dan sudi untuk share dan kita war-warkan webinar yang sangat informatif ini, iaitu 5 kunci penurunan berat badan dan kekal langsing. Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk saksikan webinar kita yang ketiga di Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang, dan jangan lupa untuk like dan follow kami kerana kami akan kongsikan banyak sangat informatif yang berguna berkaitan pemakanan sihat untuk seisi keluarga anda. Oleh itu, sekian sahaja pada kami. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Puan Suharti sudi join kami pada hari ini. Memang best. Lepas ni bolehlah kita calling-calling saya nak terus dapatkan nasihat. Okey. Baiklah, itu sahaja. Kita jumpa lagi di siri ketiga. Bye-bye. Bye.